Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar saya yang mengikuti kod pengajian CTU 263. Jadi insya-Allah pada kali ini saya kira kuliah terakhir untuk semester ini, untuk saya buat kesimpulan yang keseluruhan pengajian kita, dan untuk pelajar-pelajar semua fokus. Saya minta kepada semua pelajar-pelajar fokus kepada kuliah yang terakhir saya ini untuk semester ini, dan untuk para pelajar sekalian membuat panduan persediaan final test untuk CTU 263 pada semester ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua pelajar-pelajar saya yang mengikuti, sama ada daripada BA ataupun AM, semua kelas lah, grup yang mempelajari CTU 263 dengan saya harap mengambil perhatian serius pada kali ini sebagai satu panduan untuk anda membuat persediaan final test yang kita akan adakan tidak lama lagi. Saya akan membicarakan tentang perbincangan dan juga saya ulang daripada pengajaran-pengajaran yang saya pernah ajar sebelum ini, dan saya ulangkan. Sebenarnya saya dah sebut semua, cuma saya buat kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan untuk peperiksaan untuk final test kod kita. Cuba kita perhatikan daripada yang kita sudah pelajari sebelum ini dalam pengurusan Islam ini, dan konvensional juga kita menyentuh. Kita ada banyak yang kita sudah pelajari. Pertama sekali, apabila kita sebut pengurusan ini, mesti tenaga manusia menjadi utama, ya. Tenaga manusia ataupun sumber manusia menjadi keutamaan. Jadi oleh sebab itu kita mesti jaga kualiti insan, ya. Kualiti insan, dasar dalam sesebuah organisasi itu yang dibentuk mestilah berdasarkan kepada syarak. Dan kita sudah pelajari dalam CTU 263 ini berkait dengan pengurusan Islam. Sudah pasti anda semua mesti meneliti supaya tepat. Kalau kita sebut pengertian pengurusan Islam, maka saya dah berkali-kali bagi tahu dalam pengajaran saya, kalau katakan pengertian, kita nak reka tak boleh. Kita nak buat dengan KB-KK, kita tidak boleh. Kita mesti nak tak nak kita kena ada hafalan, dan juga kita kena ingat daripada pengertian itu sendiri. Definisi maksud saya. Jadi saya minta para pelajar sekalian hafal kalau boleh tentang pengurusan Islam, ya. Di sini juga kita ada banyak antaranya berkaitan dengan objektif kepada pengurusan Islam ni. Kita menuju kepada sebagaimana dalam azan kita tu, hayya 'alal falah. Jadi apa maksud al-falah? Maksud al-falah tu apa? Ya. Dan juga kita pelajari ciri-ciri pengurusan Islam seimbang. Cuba kita ingatkan balik bagaimana ciri-ciri pengurusan Islam yang seimbang. Begitu juga ciri-ciri pengurusan konvensional. Konvensional pun kita nak tengok juga, kerana kita ada perbandingan antara kedua-duanya. Dan saya pernah setiap kelas online, saya minta supaya menjawab soalan-soalan saya sebagai satu aktiviti, exercise juga, untuk kita untuk pelajar semua mantap dalam pemahaman CTU 263 pengurusan Islam dan juga konvensional. Juga kita pernah pelajari sebelum ini berkaitan dengan maqasid syariah. Kalau pelajar semua ingat, maqasid syariah ini iaitulah yang 5 itu, yang saya pernah berkali-kali
menekankan berkaitan dengan Islam, menggariskan panduan untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, ya, kehormatan. Jadi merujuk kepada 5 perkara yang kita sebut maqasid syariah itu. Saya jelas dengan sejelas-jelasnya dalam PMP dan pengajaran dalam kelas, ya. Saya bagi contoh-contoh yang mudah difahami. Saya bagi contoh yang pelajar-pelajar sekalian boleh faham dengan baik. Jadi saya harap pelajar semua membuat persediaan pada isi-isi dan juga topik-topik yang saya sebutkan ini. Ya. Ataupun juga kita panggil maqasid syariah ni sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi ada juga kalau dalam konvensional kita sebut hak asasi manusia, tapi kita lebih detail lagi dan kita lebih tepat dan lebih kemas lagi dia punya security kepada insan pekerja itu dan juga kepada organisasi itu. Dan minta supaya pelajar sekalian menekankan teras pengurusan Islam, ya. Teras pengurusan Islam juga mesti mengambil tahu dengan secara mantapnya, ya. Dan juga kita pernah pelajari berkaitan dengan khilafah dalam pengurusan Islam, ya. Macam mana khilafah, saya dah ajarkan khilafah ada, khalifah ada. Apa maksud khilafah, apa maksud khalifah. Jadi rujuk balik dalam nota yang kita dah sediakan itu sebagai panduan untuk pelajar sekalian memahami dengan benar-benar yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pekerja nanti, insya-Allah. Dan berkaitan dengan elemen-elemen pengurusan Islam ni kita dah pelajari yang ada beberapa perkara itu hari. Taskhir, ya. Saya pernah beri soalan apa itu taskhir, uraikan, berikan contoh, ya, dalam kelas online kita. Jadi saya harap para pelajar sekalian tidak ketinggalan dalam apa yang saya sebelum ini memberikan penekanan dalam istilah-istilah yang ada dalam silibus kita, insya-Allah. Begitu juga yang saya tekankan di dalam satu masa dahulu dalam PMP saya berkaitan dengan qawaidul fiqh. Qawaidul fiqh yang mengandungi ada 5, kan. Al-umur bimaqasidiha, al-yaqin la yazalu bisyak, ad-darar la yuzal. Saya harap semester ini minta pelajar sekalian bagi penekanan sikit. Saya minta bagi penekanan sikit pada bab ini yang saya minta hari itu supaya memberikan penjelasan menurut pendapat anda. Tapi cuba teliti dalam buku, jangan ikut pendapat anda sebagaimana dalam tele yang hantar kepada saya tu. Saya tengok ada yang betul dan banyak juga yang perlu diperbetulkan. Jadi buku modul kita tu menjadi panduan, ya, untuk merujukkan. Contohnya al-adah muhakkamah, ya. Adah muhakkamah ni secara mudahnya contoh kita kata pandangan orang beriman, yang orang-orang yang beriman buat, orang-orang yang mukmin yang buat, yang kita boleh ikutkan sebagai satu amalan dalam pengurusan Islam kita. Contohnya al-yaqin la yazalu bisyak. Contohnya kita kena siasat dahulu sebelum kita membuat tindakan. Kata contohnya staf ke ataupun mana-mana yang berkaitan dengan organisasi. Kita nak buat tindakan, tata tertib ke apa ke, kita cuba usul periksa ataupun kita siasat terlebih dahulu. Begitu juga dalam kaedah fiqh ini ada kataan ataupun kaedah yang disebut al-masyaqqah tajlibut taisir. Mana yang susah dia akan syarak kita akan memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan. Jadi juga itu teliti maksud-maksud dia dalam persediaan peperiksaan kita. Dan ada juga kita mempelajari tentang at-takhdid, at-tanzim, al-adalah, al-musawah. Ingat. Ini semua saya dah ajar semua, ya. Apa maksud at-takhdid? Mana contohnya kita kumpul data, kita ada backup, kita ada sumber, mengenal pasti sumber daripada mana yang kita
yang kita dapat itu. Jadi itu semua perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan Islam ya, yang kita sudah pelajari sebelum ini. Jadi saya minta para pelajar sekalian jangan ketinggalan untuk meneliti pada poin-poin yang saya bagikan, yang saya berikan dalam kuliah terakhir saya ini ya, untuk minggu yang ke-14. Kemudian al-musawah, cari maksud al-adalah tu apa, al-musawah tu apa. Cari dan jangan cari saja, tengok kepada maksud yang betul dia. Supaya satu persediaan. Begitu juga yang saya dah ajar itu hari berkaitan dengan hukum Islam yang ada perkataan wajib, sunat, makruh, harus ataupun al-mubah. Ya? Merujuk kepada hukum Islam. Contoh kita kata hukum, apa hukum kita hutang piutang? Maksudnya beribu hutang. Tak, apa hukum dia? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Cuba kita teliti dan juga para pelajar sekalian mengambil fokus pada poin-poin yang saya jelaskan itu. Tak, contohnya kita kata berkaitan dengan hukum contoh poteng kerja. Tak, curi tulang. Curi tulang ni makna ada setengah orang cakap mengulau. Tak, orang Melaka kata mengulau. Jadi mengulang ni maknanya datang pejabat sekejap, entah ke mana dia terbang pergi, tapi gaji nak ambil. Gaji memang nak banyak lah. Ini apa hukumnya dalam sistem ataupun pengurusan Islam kita yang sepatutnya para pelajar semua tahu. Dan juga kita pelajari sebelum ini fiqh aulawiyat. Al-fiqhul aulawiyat ya. Dalam sistem pengurusan Islam ni, apa maksud fiqh aulawiyat ini? Juga saya minta para pelajar sekalian membuat penelitian dari segi definisi, dari segi ciri-ciri dan sebagainya yang berkaitan dengan fiqh aulawiyah. Berkali-kali saya menjelaskan dalam pengajaran saya. Jadi pertimbangan keselamatan juga perlu. Pertimbangan keselamatan ni kita panggil dalam kehidupan kita yang kita pelajari ada daruriyat, hajiat, tahsiniyat tu. Jadi definisi kepada daruriyat, definisi kepada hajiat, definisi kepada tahsiniyat serta contoh-contohnya, minta para pelajar semua highlight dan juga fokus kepada tajuk-tajuk ini. Dan begitu juga berkaitan dengan maslahah dan mafsadah. Maslahah dan juga mafsadah. Maslahah ni maknanya kebaikan. Jadi mana kita nak dahulukan? Sama ada kita nak dahulukan kebaikan ataupun kita nak menolak kemudaratan. Jawabnya kita kena tolak kemudaratan terlebih dahulu sebelum daripada mengambil kebaikan itu. Jadi semua ada contoh, ada pengertian dia. Jadi kemudaratan yang lebih berat ni kita kena mana yang kita nak tengok. Kalau berlaku dua-dua ni memang mudarat. Yang saya pernah ajar kamu semua, contohnya kita kata orang yang masuk hospital kan, masuk hospital dalam ward apa ke, maka kalau kita nak kira ubat-ubat yang bahaya tu, tapi kalau kita tak ambil ubat yang bahaya itu kerana penyakit dan juga yang ditimpa musibah itu adalah lebih teruk, maka oleh sebab itu kita kena ambil juga walaupun ubat kimia dadah ke apa yang kita sebut morfin ke apa dalam hospital tu semua menjadi harus ketika itu kerana kita nak menolak kemudaratan supaya antara mati, hidup dan mati antara dua tu. Jadi mana yang kita sebut dalam aulawiyat juga ni, fiqh aulawiyat juga ya. Jadi dan juga ada kaitan dengan qawaid fiqh. Dengan qawaid fiqh, kaedah fiqh. Jadi semua fokus kepada poin yang saya berikan pada hari ini untuk persediaan peperiksaan. InsyaAllah anda akan dapat panduan untuk menjawab soalan dalam peperiksaan nanti, dalam final test kita nanti. Begitu juga kalau kita lihat dalam kaedah mana, kaedah fiqh kita, matlamat tidak menghalalkan cara tu. Matlamat tidak menghalalkan cara tu. Cuba kita perhatikan dalam bab qawaid fiqh kita, iaitu matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi perhatikan tajuk-tajuk dan poin-poin yang saya jelaskan ini. Jadi dan juga kaedah-kaedah lain lah. Begitu juga yang kita dah pelajari tentang integriti ya. Saya dah ajar tentang integriti dalam
CTU 263 ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengurusan Islam. Jadi tengok apa integriti dan apakah impak integriti. Ya, impak integriti ni apabila orang tu patuh kepada integriti, apa yang organisasi dan juga jabatan itu akan dapat hasilnya. Dapat, kita kata boleh bekerja dengan baik, dengan lancar, dengan adilnya, dengan kalau perniagaan untung, kalau organisasi harmoni, berjalan lancar dan capai objektif yang kita nak. Jadi, dan satu lagi dalam bab integriti ni, kita cuba kita tengok langkah-langkah terbaik untuk kita menyuburkan budaya integriti kita itu boleh bergerak dengan baik, subur di dalam sesuatu organisasi. Yang cadangkan, yang sudah kita pelajari. Jadi saya kira kesimpulan saya yang kita pelajari untuk satu semester ini, saya harap kuliah saya walaupun tidak panjang, tapi ini satu kesimpulan kepada keseluruhan kuliah kita sepanjang 14 minggu. Saya harap semua pelajar cuba jadikan kuliah terakhir kesimpulan untuk CTU 263 untuk persediaan peperiksaan yang saya sebut poin-poin tadi adalah yang sangat penting kepada semua pelajar, sama ada pelajar AM ataupun BA ataupun yang lain yang berkaitan dengan subjek saya ini, minta fokus kepada pesanan saya dalam kuliah kesimpulan yang terakhir ini. Jadi saya harap mana-mana yang ada permasalahan untuk mendapat penjelasan yang bersifat individu dan sebagainya, minta berhubung dengan saya, insya-Allah. Ya. Jadi saya harap anda semua dapat ilmu yang manfaat dan boleh digunakan untuk kehidupan dalam kita sebagai seorang pengurus ataupun pekerja yang berkaitan dengan pengurusan. Jadi pengurusan Islam cuba kita faham dan amalkan supaya anda semua dapat mengamalkan pengurusan Islam ini. Kita jadi orang beriman di dunia, kita taat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Setakat itu dulu. Qul qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.